Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Azian dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang artikel yang bertajuk sebuah analisis tentang pendekatan kajian R.O. Winstead terhadap Islam di Tanah Melayu. Isi kandungan kami terdiri daripada 6 bahagian. Yang pertama adalah tajuk pengarang dan sumber. Yang kedua adalah rasional pemilihan artikel. Ketiga, kandungan artikel. Yang keempat adalah kepentingan artikel ini. Dan yang kelima, kelemahan artikel. Dan yang terakhir adalah rumusan. Artikel ini bertajuk sebuah analisis tentang pendekatan kajian R. Winstead terhadap Islam di Tanah Melayu. Pengarangnya terdiri daripada 3 orang, iaitu Muhammad Farhan Abdul Rahman, Rahailin Zainon dan Noor Adina Abdul Kadir. Dan sumber artikel ini adalah jurnal. Okay, sekarang kita masuk pula rasional pemilihan artikel. Rasional pemilihan artikel yang pertama adalah artikel ini relevan dengan tajuk soalan kita. Maksudnya, artikel yang dipilih kami ini tajuknya adalah bersesuaian dengan tajuk 5 dan tajuk 6 maklumat khusus kita, iaitu pensejarahan Malaysia daripada perspektif penulisan kolonial dan persoalan sentrik Malaysia dan sentrik Eropah dalam pensejarahan Malaysia. Artikel ini telah menjelaskan apa itu Eurocentrik dan perspektif Barat terhadap Islam di Tanah Melayu dengan jelas. Dan artikel ini juga telah membincangkan tentang implikasi pendekatan orientalis R. Winstead terhadap penilaian Islam di Tanah Melayu. Dan pendekatan orientalisme ini adalah pendekatan kontroversi dalam kajian agama dan sejarah, dan ia mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi penilaian terhadap agama dan budaya yang dikaji. Jadi dengan memahami lebih baik tentang implikasi pendekatan ini, kita boleh membuat satu gambaran yang lebih baik tentang sejarah dan budaya masyarakat di Tanah Melayu. Rasional pemilihan artikel yang kedua adalah kepercayaan sumber artikel ini. Maksudnya, sumber artikel ini boleh dipercayai ataupun dikatakan telah disahkan dan telah diiktiraf. Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Dialog Peradaban Universiti Malaya, iaitu sebuah institusi yang berdedikasi untuk mempromosikan dialog antara budaya dan antara agama. Dan selain itu, jurnal ini juga memetik beberapa sumber yang boleh dipercayai, seperti sumber daripada R. Winstead, Hassan Hanafi, Edward Said dan lain-lain. Orang-orang yang disebut saya tadi merupakan pakar-pakar dalam ahli akademik ataupun ahli antropologi dan seorang penulis yang terkenal. Dan sumber-sumber ini merupakan sumber yang terkenal dan diiktiraf dalam bidang pengajian agama dan sejarah. Rasional pemilihan artikel yang ketiga ialah metodologi kajian. Artikel ini menggunakan kaedah perbandingan untuk membandingkan pandangan Winstead dengan pandangan lainnya tentang Islam di Tanah Melayu. Dan sebagai contohnya, kita boleh lihat penulis membandingkan pandangan Winstead dengan pandangan Abu Lukhot dan Adnan N tentang Islam di Tanah Melayu. Dan selain itu, penulis juga menggunakan kaedah analisis kandungan untuk menganalisis karya-karya Winstead dan memahami pandangan dan pendekatan kajiannya terhadap Islam di Tanah Melayu. Dan ini adalah kandungan artikel yang pertama kami, iaitu orientalisme. Dalam slide ini kami akan membentangkan tentang pandangan ahli akademik ataupun ahli antropologi yang terkenal tentang pandangan mereka terhadap orientalisme. Yang pertama, menurut Hassan Hanafi, orientalisme ialah pandangan politik yang berusaha untuk mengukuhkan penguasaan Barat dan melemahkan budaya Timur, khususnya agama Islam, di samping mengagung-agungkan kemajuan Barat di seluruh dunia. Menurut Edward Said pula, orientalisme adalah pendekatan yang melibatkan pemerhatian masyarakat Barat untuk memahami dunia Timur.
Dan pandangan Everside ini meliputi 3 perkara, iaitu orientalis ialah individu yang mengkaji, menulis atau menjalankan penyelidikan tentang dunia timur, dan mereka boleh datang dari bidang seperti antropologi, sosiologi ataupun filologi. Dan yang kedua adalah orientalisme adalah pendekatan terhadap pemikiran yang berdasarkan perbezaan ontologi dan epistemologi antara dunia timur dan barat. Dan orientalisme adalah satu konsep di mana orang barat menggunakan pemahaman tentang perbezaan antara timur dan barat untuk menguasai, menyusun semula dan mengawal masyarakat timur, terutamanya dalam uh, kandungan agama, pendidikan dan dasar yang sesuai dengan kepentingan barat. Dan yang ketiga, menurut Abu Lokdad, Orientalis mewakili Eropah menggunakan imej geografi yang membahagikan dunia antara timur dan barat. Dalam proses ini, mereka menegaskan keunggulan barat, bahkan hingga menimbulkan pandangan negatif terhadap wilayah yang disebut sebagai timur. Seterusnya kita teruskan pula dengan biodata ringkas Al Winstead. Al Winstead atau dikenali sebagai Sir Richard Olaf Winstead merupakan seorang orientalis Inggris yang berkhidmat di tanah Melayu sebagai pentadbir British. Beliau bekerja di tanah Melayu dari tahun 1902 sehingga 1935, dan sepanjang 33 tahun perkhidmatan beliau telah mempunyai pengalaman dan kepakaran dalam memahami budaya dan penduduk, khususnya masyarakat Islam. Dan perkara ini telah mendorong beliau untuk menghasilkan karya yang meliputi sejarah, agama, budaya dan bahasa orang Melayu. Baik, seterusnya kita akan lihat tentang penulis bagi artikel ini. Beliau mengkaji 4 buah buku daripada Al Winster yang berpandangan terhadap Islam di tanah Melayu. Yang pertama ialah Shaman, Saiva and Sufi, A Study of Evolution of Malay Magic pada tahun 1925. Yang kedua ialah Kitab Tawarikh Melayu pada 1927. Yang ketiga ialah The Malays, A Cultural History pada 1947. Yang akhir sekali ialah A History of Malaya 1988. Melalui artikel ini, kita dapat memahami bahawa Art Winster telah menggunakan beberapa pendekatan untuk mengkaji Islam di tanah Melayu. Yang pertama sekali ialah pendekatan fungsionalisme. Pendekatan ini membantu Winster untuk memahami fungsi dan kedudukan agama dalam pemikiran masyarakat Melayu. Walaupun mereka bersifat anti-Islam, tetapi mereka tidak mengadakan sebarang tindakan provokasi terhadap agama Islam kerana mereka tahu bahawa agama Islam adalah suci dan tidak boleh dipertikaikan dalam kalangan masyarakat Melayu. Oleh itu, mereka menggunakan cara-cara yang lebih licik untuk mengehat atau merendahkan taraf agama Islam dalam pentadbiran. Pertama sekali ialah Perjanjian Bangkok 1874. Misalnya, Islam dikecualikan daripada politik, di mana perundangan Islam hanya berkuasa dalam hal ewa perkahwinan sahaja. Selain itu, raja-raja hanya sebagai ketua agama Islam dan harus menerima nasihat daripada Presiden British dalam bidang pentadbiran. Pengambil alih kuasa British adalah berperingkat kerana selepas Perjanjian Bangkok, mereka telah mengemukakan Perjanjian Persekutuan 1895. Kuasa raja terus dirampaskan dengan raja hanya berkuasa dalam soal agama sahaja, di mana hal ewa adat istiadat juga dicampur tangan oleh British. Semakin kuasa Islam dilemahkan, maka matlamat akhir British dilihat tidak jauh lagi, iaitu cita-cita imperialisme dengan menyebarkan fahaman sekularisme dan menghakiskan tradisi tempatan. Yang kedua ialah pendekatan humanisme. Pendekatan ini merupakan kaedah penyelidik untuk mengkaji dan menilai manusia sama ada dari aspek tingkah laku dan pegangan agama.
Winston mentafsirkan pendekatan ini dengan memberi hujah. Aspek yang sebut di atas dapat dinilaikan dengan sudut pandangan yang bebas tetapi bersifat kritis. Pendekatan humanisme ini dapat dibahagikan kepada dua cabang, iaitu positivisme logik dan sejarahisme. Positivisme logik juga disebut sebagai empirisme logik. Winston menggunakan pendekatan ini dengan pemerhatian atau penyelidikan secara langsung terhadap sesuatu perkara untuk memastikan kebenaran, kesahihan tentang sesuatu maklumat. Keputusan yang diperolehi adalah berdasar kepada pemikiran dan pembuktian logik. Oleh itu, beliau menolak segala penulisan yang mengandungi sumber wahyu atau mitos kerana ia dianggap tidak relevan dan tidak logik dalam pengajian sejarah. Hal ini kerana beliau berpandangan bahawa sumber wahyu dan mitos hanya berfungsi untuk memenuhi nafsu manusia semata-matanya. Manakala pendekatan sejarahisme digunakan oleh Winston untuk mengkaji orang Melayu dari sudut sejarah, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam di tanah Melayu. Walaupun ia bersifat bebas, tetapi pandangan yang dikemukakan harus menggunakan akal sebagai pertimbangan untuk mencari sesuatu fakta atau jawapan. Winston menafikan kewibawaan perundangan Islam berdasarkan pendekatan ini. Hal ini kerana beliau menganggap perundangan Islam hanya terletak kepada undang-undang kekeluargaan sahaja, tidak merangkumi keseluruhan hidup manusia. Bukan itu sahaja, prasangka negatif beliau terhadap agama Islam juga termasuklah beliau menganggap Islam tidak mampu memenuhi kehendak masyarakat dan tidak mengikut peredaran masa dan keadaan, kerana ia akan dijadikan sebagai batu penghalang jika tidak berubah mengikut masa. Pendekatan yang ketiga ialah pendekatan rasionalisme. Pendekatan ini amat mementingkan sudut pertimbangan akal dalam penyelesaian masalah atau penerokaan bukti. Secara otomatiknya, sumber wahyu dinafikan dan dianggap tidak relevan dalam memenuhi keperluan hidup manusia kerana kehendak majoriti masyarakat harus dititik beratkan berbanding dengan akidah agama. Winston juga mengemukakan pandangan bahawa hikayat yang menceritakan zaman purba atau kehebatan seseorang maupun sesebuah kerajaan hanya berfungsi untuk menyedapkan telinga manusia sahaja. Nilai sejarahnya tidak dipandang tinggi oleh beliau dan tidak layak dijadikan sebagai sumber rujukan yang sahih. Hal ini boleh dikatakan Winston menolak segala pembuktian sejarah melalui mitos, kerana beliau berpandangan bahawa mitos merupakan perkara yang tidak logik dan tidak dapat dibuktikan dengan sains. Bukan itu sahaja, R.J. Wilkinson juga setuju dengan Winston bahawa sejarah Melayu yang mengandungi unsur mitos harus ditolak dan dinafikan. Namun, sejarah tempatan seperti Muhammad Saleh telah mengkritikkan sikap Winston yang bias dengan banyak mengemukakan kelemahan tanah Melayu dan agama Islam. Orang Barat hanya memaparkan kehebatan mereka sebagai penyelamat untuk memajukan tamadun Melayu. Seterusnya ialah pendekatan evolusisme. Pendekatan ini adalah berasaskan kepada teori evolusi Darwin yang mengangkat ketamadunan Barat sebagai tamadun yang paling hebat dan agung di dunia ini. Dalam pemikiran mereka, menganggap tamadun Barat adalah jauh berbanding dengan tamadun Timur kerana mereka mampu membina sebuah tamadun yang agung. Pendekatan ini telah menolak pengaruh Islam dalam pembentukan corak hidup masyarakat Melayu di tanah Melayu. Namun, terdapat tokoh tempatan seperti Syed Sheikh Ahmad Al-Hadi menerima dan menyokong kedatangan British ke tanah Melayu kerana beliau menganggap British adalah bangsa yang mulia kerana bantu mereka untuk membebaskan dari penjajah yang tidak adil dan tidak mempedulikan rakyat seperti Portugis dan Belanda maupun Jepun. Beliau juga berpandangan bahawa British membawa kemajuan dan kemodenan kepada masyarakat tanah Melayu sama ada dari segi sistem pentadbiran, infrastruktur dan sebagainya. Menurut
akal dan logik, kita sepatutnya tidak boleh menyalahkan British, di mana kita harus bersyukur kepada mereka. Pandangan beliau adalah bersifat untuk mengangkat British sebagai penyelamat, bukannya penjajah. Bukan itu sahaja, Winston juga mengemukakan soal dan skeptis beliau terhadap identiti orang Melayu sebagai penduduk asal kepada tanah Melayu. Bukannya suku bangsa seperti Sakai, Batak, dan Semang. Beliau berkata bahawa mengapakah orang Melayu mampu menerima kedatangan suku kaum yang lebih lemah dan bebal daripada mereka. Hal ini telah menunjukkan sikap Winston yang enggan melihat sejarah dari perspektif yang komprehensif dan prasangka beliau terhadap orang Melayu. Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan reseptisme. Pendekatan ini berasal dari perkataan reception, di mana Winston meneruskan sikapnya yang berat sebelah dan sombong. Beliau mengatakan bahawa tahap kemajuan masyarakat Melayu bukan disebabkan kehebatan dan kepakaran asal mereka, di mana adalah disebabkan pengaruh budaya asing. Mereka ataupun orang Melayu meniru budaya seperti Arab dan India kerana sebelum zaman pengislaman, mereka menganut kepercayaan animisme dan agama Hindu. Selepas kedatangan Islam, mereka bertukar pula kepada menganut agama Islam. Turner telah setuju dengan pendekatan ini dan menyatakan orang Melayu tiada jenis tempatan atau uh, kepakaran dalam pembinaan tamadun Melayu yang hebat. Winston juga berpandangan bahawa orang Melayu tiada apa-apa keistimewaan kerana budaya mereka bukannya asal daripada mereka diri sendiri. Cara kehidupan mereka berubah setelah kehadiran pengaruh agama Hindu. Okey, sekarang kita tengok kepentingan artikel ini. Jadi, pertamanya adalah artikel ini memberikan kita lebih pengetahuan tentang organisme. Jadi, kita boleh terlihat dari pendahuluan dan dari pengetahuan artikel ini, kita boleh dapat penjelasan tentang organisme dengan baik dan juga artikel ini juga bagi contoh yang baik antara dengan organisme itu. Dan yang keduanya adalah artikel ini memberi jelasan dalam teori pendekatan pemikiran dengan jelas dan juga tepat. Jadi, dalam artikel ini ada 5 pendekatan pemikiran, iaitu dan juga evangelisme, humanisme, rasionalisme, evolusiisme dan juga reaktivisme. Jadi kelima-lima ini dia juga telah memberikan penjelasan dengan jelas dan juga tepat, dan juga dia juga memberikan contoh dan terikat tentang pemikiran tentang Winston itu. Jadi yang ketiganya adalah artikel ini bagi kita lebih tahu tentang pandangan orang British terhadap Islam di tanah Melayu. Kepentingannya adalah Winston. Jadi dia telah memberikan penjelasan yang tepat tentang apa Winston yang pandang tentang Islam di tanah Melayu dan juga memberikan kajian tentang Winston terhadap Islam sebagai contoh untuk bagi kita lebih tahu. Dalam artikel ini juga ada satu orang British yang lain, iaitu Wilkinson. Jadi dia juga memberikan penjelasan dengan jelas dan apa Wilkinson tengok karakter pandangan Winston dan juga bagi pandangan dia. Jadi tentang kepentingan dari atas itu, jadi kita boleh tahulah pengetahuan persejarah tanah Melayu kita dapat meningkatkan. Okey,
Dan seterusnya kita akan lihat kelemahan artikel ini. Jadi yang pertamanya adalah kesalahan bahasanya. Jadi dalam artikel ini dia menulis Britain sebagai Brighton. Jadi ini adalah satu kesalahan bahasa dan juga ejaan dalam artikel ini ya. Jadi yang keduanya adalah kekurangan tajuk kecil. Jadi tajuk kecil adalah satu bahagian yang penting dalam artikel. Jadi kita tahu apa yang kita cakap dalam bahagian yang kita tulis itu. Jadi kekurangan tajuk kecilnya akan memudahkan bagi kita mudah hilang apa yang tercakap dalam artikel ini ya. Jadi ketiganya adalah artikel ini kekurangan minat bagi generasi muda untuk membaca. Jadi artikel ini adalah topik yang lebih bosan dan juga kekurangan grafiknya akan telah menyebabkan generasi muda dalam baca lah macam ketika yang bosan apa yang kenapa saya nak baca tu. Okey, jadi yang keempatnya adalah kecenderungan terhadap Eurocentric. Jadi artikel ini lebih ke Eurocentric, iaitu pemikiran dengan Eropah dan juga artikel ini cakap kebanyakannya adalah Islam itu tidak baik macam tu. Jadi ini adalah kelemahan artikel ini. Okey, jadi sebagai rumusan artikel ini, pendekatan Winston terhadap Islam di tanah Melayu adalah bersifat peragangan dan juga hampir semua tulisannya tentang Islam di dalam masyarakat Melayu cenderung membelahi dan juga menyimpan daripada sejarah dan juga budaya Melayu. Jadi pendekatan ini berdasarkan paradigma evolusi yang lazim dalam Orientalisme, di mana Winston sangat kritis terhadap tradisi, etika, pengetahuan dan juga undang-undang Islam dan juga mempersoalkan kebenarannya. Okey, jadi ini adalah rujukan kita. Dan ini adalah pembentangan kita. Maaflah atas kesilapan kita dan juga terima kasih kepada atas pembentangan anda. Jadi sekian, terima kasih.